Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua. Kami semua memohon maaf sebab tadi ada berlaku gangguan teknikal sikit. Okey, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua? Diharapkan anda semua yang bersama kita pada hari ini sihat-sihat sentiasa. Kepada semua rakan-rakan Facebook PP WN Kelantan, anda semua dijemput untuk sama-sama menonton program kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tekan like, share dan bagi love banyak-banyak. Jom sama-sama kita panjangkan lagi program kita pada hari ini agar lebih ramai mendapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini. Sekiranya anda ada sebarang kemusykilan ataupun persoalan, anda boleh ajukan di ruangan komen dan insya-Allah panel kita akan jawab pada sesi akhir nanti. Bagi anda yang tertanya-tanya mengenai ECJ, sebelum itu saya mewakili semua urus setia PPWNK memohon maaf kerana ramai yang merungut tak dapat ECJ pada program-program sebelum ini. Untuk makluman perempuan dan tuan-tuan, pihak kami tidak dapat emailkan ECJ tersebut kerana disebabkan permintaan ECJ yang terlalu tinggi. Aplikasi yang digunakan oleh pihak kami hanya dapat menjana 100 ECJ sahaja dalam masa sehari dan pihak kami telah mengambil maklumlah perkara tersebut. Justru itu untuk makluman untuk program pada hari ini dan seterusnya, untuk dapatkan ECJ, anda semua perlu menonton dan mengisi borang maklum balas yang dikongsikan di ruangan komen semasa akhir sesi nanti. Selepas dah berjaya isi borang maklum balas tersebut lebih kurang dalam 5 minit, anda dah boleh muat turun ECJ tersebut. Mohon anda semua terus muat turun ECJ tersebut dalam masa 24 jam. Okey, baiklah, sebelum itu izinkan saya perkenalkan diri. Saya Syafiqah selaku pengacara program pada hari ini. Rasa belum terlewat rasanya saya ingin mengucapkan selamat Hari Wanita 2021 kepada semua wanita-wanita hebat yang sedang menonton program kita pada hari ini. Ayuh kita semua bangkit mendepani cabaran. Sebagai pengisian sempena Hari Wanita 2021, PPWN Kelantan dengan kerjasama sekali lagi bersama agensi kaunseling pengurusan kredit AKPK Negeri Kelantan akan kongsikan kepada anda semua program di bawah domain kewangan dengan topik yang lebih menarik iaitu asas meminjam. Dan pada hari ini saya rasa sangat bertuah kerana bersama-sama dengan kita pada hari ini saya kira orang-orang kuat AKPK semuanya. Saya perkenalkan Encik Muhammad Rizauddin Ketua AKPK Cawangan Kota Baru Kelantan. Apa khabar Encik? Encik sihat? Khabar baik, sihat walafiat, Cik Syafiqah. Okey, Alhamdulillah. Seterusnya saya perkenalkan juga bersama kita pada hari ini Encik Muhammad Hafizuddin Hamzah selaku penasihat kewangan AKPK Kelantan. Apa khabar Encik Hafizuddin? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada kedua-duanya kerana sudi meluangkan masa untuk bersama kita pada hari ini. Okey, baiklah, pada minggu lepas kita dah dengar perkongsian daripada Puan Suhaila mengenai AKPK dan kita dah tahu sedikit sebanyak mengenai agensi ini. Jadi pada hari ini sekali lagi kita nak tahu dengan lebih lanjut apa yang AKPK boleh tolong kita terutamanya dalam menguruskan pinjaman. Berbalik kepada topik hari ini, asas meminjam. Apabila ingin meminjam, kita perlu tahu apakah tujuan pinjaman tersebut. Tak salah saya rasa untuk kita meminjam, tapi sebelum tu penting juga untuk kita tanya dalam diri kita sendiri, adakah ia keperluan ataupun kehendak. Ini antara yang antara selalu yang saya setkan jugalah dalam diri saya sendiri supaya untuk elakkan daripada terbeban dengan hutang pinjaman pada kemudian hari. Okey, asas meminjam ni juga saya rasa salah satu ilmu yang kita kena ambil tahu supaya dapat membantu kita dalam menguruskan pinjaman dengan baik. Betul tak Encik? Ya, betul, sebenarnya betul. Tepat sekali. Okey, jadi istimewa hari ini saya sebagai permulaan kita nak jemput Encik Muhammad Rizauddin untuk berkongsi dengan kita semua mengenai asas meminjam. Silakan Encik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Syafiqah daripada PPW Negeri Kelantan. Terima kasih kepada rakan saya Cik Hafizuddin dan yang saya hormati semua peserta dalam bual bicara kita pada hari ini, ya, bersama dengan AKPK dengan kerjasama pihak PPW Negeri Kelantan. Ya, sebelum saya teruskan tajuk kita pada hari ini berkaitan dengan asas meminjam, ataupun kita boleh letak tagline kita lah, AKPK untuk esok yang lebih baik. Esok ni merujuk kepada masa depan, ya. Sebelum tu selamat Hari Wanita, ya, kepada semua wanita-wanita pada hari ini yang mendengar sesi kita pada hari ini, kepada kaum-kaum ibu kita. Dan sebelum saya teruskan program sesi kita pada hari ini, saya nak berkongsi bagaimana tips untuk kita sebelum kita buat persediaan dalam membuat pinjaman. Seperti kata Cik Syafiqah tadi, kita pada pada zaman hari ini, kita berhutang ni sudah menjadi satu kebiasaan, ya. Kita terpaksa berhutang, ya, kita untuk beli rumah, untuk beli kereta, tetapi pastikan kita berhutang dengan ada tips-tips dia yang saya akan kongsikan sekejap lagi, ya. Jadi sebelum tu saya nak bergerak kepada slide saya yang pertama. Ini persoalan dia ni, bagaimana kita nak berhutang, kita nak meminjam untuk supaya kita ni tidak terjebak dengan masalah keuangan. Masalah keuangan jika berlaku boleh membuatkan kita hidup tidak tenteram. Mungkin boleh jadi keluarga kita porak-poranda, ya. Okey, saya nak kita bergerak kepada slide yang kedua ni, Cik Syafiqah, ya. Boleh bantu saya? Mungkin ini keadaan kita pada hari ini, ya. Kalau kita bekerja sebagai, mungkin kalau kita makan gaji ataupun kita bekerja sebagai usahawan, ya, yang kita dapat pendapatan, bagaimana kita menguruskan pendapatan kita? Wang yang kita dapat tu sampai tak sampai hujung bulan? Kalau contohnya kita dapat pendapatan ataupun dapat gaji di mana wang kita ni mungkin habis dalam beberapa hari, ini yang menjadi masalah untuk kita meneruskan hidup sampai hujung bulan. Pada hari ini kami daripada AKPK Kota Baru ingin berkongsi dengan tuan-tuan, dengan puan-puan sekalian, bagaimana sekiranya kita hendak memastikan agar wang yang kita ada, duit yang kita ada ni cukup untuk kita gunakan sampai hujung bulan, ya. Sementara kita tunggu gaji kita yang lain. Kerana kalau kita lihat masalah kewangan ni sebenarnya dia bukan berpunca daripada berapa banyak pendapatan ataupun berapa banyak gaji yang kita dapat. Ada orang yang mungkin dapat gaji 10,000, 20,000, mungkin dia akan habis awal. Ada orang mungkin pendapatan dia kecil, 1,000, mungkin lagi rendah daripada 1,000, tapi dia boleh kawal perbelanjaan dia sampai dia boleh dapat pendapatan yang lain. Sebenarnya masalah kewangan kalau kita lihat, dia bukan berkaitan dengan berapa pendapatan yang kita ada, tetapi dia berkaitan dengan bagaimana kita uruskan apa yang kita ada tadi, ya. Okey, saya nak bergerak kepada kajian yang telah kita jalankan, slide yang seterusnya ini. Kajian yang telah AKPK jalankan pada tahun 2018. Ini slide yang ketiga. Mohon Cik Syafiqah bantu saya. Kalau tuan-tuan, puan-puan sekalian boleh rujuk kepada slide yang seterusnya ini. Berdasarkan kajian yang kita buat, yang kita kenali sebagai AKPK Financial Behaviour Survey, di mana survey ini yang kita buat ke atas untuk mengukur tahap kesejahteraan keuangan di kalangan orang dewasa yang bekerja. Maksud dia, kajian ini kita jalankan kepada orang-orang yang bekerja saja. Kita nak tengok bagaimana mereka menguruskan keuangan dia. Slide yang ketiga boleh kita tunjukkan kepada penonton kita. Okey, kalau kita lihat di sini, kajian yang kita buat pada tahun 2018 ini yang kita panggil FBES, yang pertama sekali kita hasil dapatan daripada kajian ini, kita dapati tahap kesejahteraan keuangan di kalangan orang dewasa yang bekerja di Malaysia
masih lagi berada pada tahap yang rendah. Apa skop ataupun intipati daripada kajian ini? Kajian kesejahteraan kewangan ni kita buat berdasarkan, pertama sekali kita lihat kepada sikap. Yang kedua kita lihat kepada tingkah laku. Mana sikap tadi kita kata attitude. Yang kedua tingkah laku, maknanya behavior. Dan yang ketiga kita lihat kepada pengetahuan keuangan, knowledge dia. Kita dapati ramai rakyat kita dia ada pengetahuan keuangan. Maknanya dia tahu kalau berbelanja lebih boleh menjerumus ke dalam masalah kewangan. Dia tahu bahawasanya sebelum berbelanja ukur baju di badan sendiri ataupun kita perlu buat simpanan. Kita tahu simpan sikit-sikit lama-lama jadi banyak, jadi bukit. Paling minima pun mungkin kita boleh simpan RM1 sehari. Kita tahu kalau kita tidak mengurus keuangan, kita akan terjebak dalam masalah kewangan yang serius. Yang ini pengetahuan memang ada. Namun kajian kita melihat kaitan antara sikap dan tingkah laku tadi tidak selari dengan pengetahuan kewangan. Maksudnya, kalau saya boleh kaitkan dengan matlamat kita dan juga tindakan kita. Kalau kita ada matlamat keuangan, contohnya matlamat keuangan kita hendak bebas hutang, ya. Jadi tindakan kita mestilah selari dengan matlamat kita. Maksud dia, kalau kita, saya ambil contoh yang boleh saya kaitkan dengan bagaimana nak bagi contoh yang clear sikit berkaitan dengan matlamat dan tindakan tadi. Kalau kita nak sihat, itu matlamat kita. Tindakan kita mesti makan sikit-sikit. Salah satu dia lah. Banyak lagi benda lah yang mungkin kita boleh amalkan. Saya ambil satu je. Kalau kita matlamat kita nak sihat, tindakan dia kita kena makan sikit-sikit. Tapi kalau matlamat kita nak sihat, tindakan kita contohnya sikit-sikit makan, lama-lama jadi banyak makan. Jadi tidak selari dengan matlamat kita tadi. Sama dengan keuangan. Kalau matlamat kita untuk kita bebas hutang, kita hendak menghindari daripada masalah hutang, tindakan kita mestilah kita pinjam sikit-sikit. Kita tak boleh sikit-sikit pinjam. Jadi dia tidak selari dengan matlamat. Dan dalam hal inilah kita dapati masih banyak ruang untuk kita pertingkatkan dalam tahap tahap pengetahuan keuangan, tindakan tadi supaya kesejahteraan keuangan di kalangan rakyat kita meningkat. Masih ada ruang yang perlu kita perbaiki. Yang kedua daripada hasil kajian yang kita buat pada tahun 2018 lalu ialah keberhutangan yang tinggi adalah pada tahap yang adalah satu isu yang perlu dihadapi oleh majikan. Kita dapati keberhutangan yang tinggi ataupun dalam istilah lain mungkin keberhutangan yang serius, dia ada kaitan dengan produktiviti kerja. Dia ada kaitan dengan integriti. Dia ada kaitan dengan isu-isu rasuah. Dia ada kaitan secara tidak langsung dan langsung juga dengan isu tidak hadir bekerja contohnya. Ini isu-isu yang berkait rapat dengan keberhutangan yang tinggi ataupun keberhutangan yang serius. Jadi pihak majikan dia akan terlibat dengan isu-isu yang disebutkan tadi sekiranya terdapat kaki tangan yang berhutang yang tinggi. Yang ketiga, kita dapati daripada kajian ini 3 daripada 10 rakyat Malaysia yang bekerja terpaksa meminjam bagi membeli keperluan asas. Kita dapat lihat keperluan asas manusia ni, kita tahu bahawasanya makan, pakaian, tempat tinggal. Kalau kita buat pinjaman untuk beli rumah umpamanya, itu tidak menjadi masalah kerana tidak ramai yang mampu beli rumah secara tunai. Jadi yang kita dapati daripada kajian ini, ramai yang buat pinjaman ni semata-mata untuk tujuan keperluan asas, membeli makanan contohnya berdasarkan pinjam. Maksudnya dia buat pinjaman untuk tujuan keperluan asas ni akan buat berkali-kali. Biasanya dalam istilah kita panggil overlapping. Buat pinjaman setahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin dia buat pinjaman yang baru, dia akan tutup pinjaman yang lama dan dia pinjam dalam jumlah yang tinggi. Jadi duit itu bukan untuk tujuan yang produktif, dia gunakan untuk tujuan hidup. Ya, tujuan hidup yang biasanya yang perlu kita belanja sepatutnya guna dengan pendapatan kita.
Ini daripada dapatan kita yang ketiga. Dan yang keempat, saya rasa ini fakta yang boleh menggembirakan hati wanita kita pada hari ini, dan di mana kita dapati daripada dapatan survey tadi, wanita lebih cenderung untuk merancang perbelanjaan mereka berbanding lelaki. Ini bukan saya bagi tahu, ini kajian kita. Mana tepatlah ni kajian kita ni. Mana kepada kaum-kaum bapa kena terimalah fakta ni, fakta ini, di mana kita dapati wanita apabila berbelanja mereka lebih berhemat, cermat. Maknanya lebih merancang untuk belanja, contohnya berapa yang sebulan diperlukan, ya, berbanding dengan kaum lelaki, ya. Jadi syabas diucapkanlah kepada kaum-kaum wanita kita, kaum ibu kita berdasarkan dapatan ini. Dan seterusnya hasil kita dapati mereka yang serius dalam menyediakan perbelanjaan adalah dari umur di antara 50 hingga 59 tahun. Nak bersara, kita ambil kisah, kita ambil peduli tentang keadaan kewangan kita. Tapi kalau dari segi perancangan kewangan, sepatutnya kita perlu mulakan daripada awal. Seawal yang mungkin. Mungkin kalau kita bekerja pada umur 20-an, daripada situ sepatutnya kita dah mula ambil tahu, ambil kisah berkaitan dengan kedudukan kewangan kita. Bagaimana kita nak merancang duit kita. Yang lain yang boleh saya share dengan puan-puan, tuan-tuan pada hari ini, mereka yang berpendapatan tinggi dilihat kurang merancang perbelanjaan mereka. Ya, mungkin mereka berada dalam zon yang selesa, duit ada, mereka boleh berbelanja contohnya tanpa merancang. Ini hasil dapatan yang kita peroleh daripada kajian kita lah. Yang seterusnya juga, 2 daripada 10 rakyat Malaysia atau bersama dengan 18% sukar untuk menyimpan dalam tempoh 6 bulan. Kita sepatutnya kena ada satu sifat, ya, amalan kita di mana jadikan sebagai menabung atau buat simpanan ni sebagai budaya hidup kita. Untuk kita persediaan apabila kita berhadapan dengan situasi yang memerlukan kewangan. Contohnya dalam situasi COVID, kesedaran kewangan sebenarnya meningkat sebab ramai yang terfikir berapa simpanan yang mereka ada untuk meneruskan kehidupan dalam situasi yang amat mencabar ini. Yang terakhir kita dapati mereka yang berpendapatan di bawah 2,000 simpanan merupakan cabaran yang paling besar. Memandangkan pendapatan 2,000 cukup untuk perbelanjaan ataupun mereka gunakan untuk perbelanjaan, jadi untuk menyimpan menjadi satu cabaran bagi golongan yang kita istilahkan sebagai P40 ini. Ini dapatan kajian yang kita buat pada tahun 2018. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, daripada slide kita ni, saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan yang menonton rancangan kita, bual bicara kita pada hari ini berkaitan dengan sebelum kita nak meminjam. Sebenarnya kalau kita sebut perkataan pinjam, saya percaya semua orang akan seronok apabila kita nak pinjam ni. Sebab bila kita nak pinjam, kita akan terfikir apa yang kita nak beli tadi. Contohnya lah kita buat, katalah kita merancang untuk beli kereta baru. Ataupun beli rumah yang baru. Mesti kita akan seronok sebab kita sudah bayangkan kita akan bawa kereta tu. Saya rasa semua seronok apabila kita dapat bawa kereta yang baru. Kita tutup pintu kereta pun kita rasa seronok. Bunyi tutup kereta pun dah rasa macam satu keadaan yang memberi satu situasi yang menggembirakan kepada kita. Kalau kita nak beli rumah umpamanya, kita terbayang rumah kita. Contohnya ada berapa bilik? 3 bilik, 4 bilik, 5 bilik, 6 bilik. Contohnya termasuk bilik air lah kan. Jadi kita akan terbayang benda yang seronok bila kita sebut saja perkataan meminjam. Tetapi yang seronok ini, semua orang biasanya sebelum pinjam kita akan rasa seronok. Tetapi apa akan jadi selepas pinjaman kita tadi lulus? Adakah kita masih menikmati keseronokan ataupun kita yang seronok tadi dah bertukar menjadi satu istilah lain? Kalau di Kelantan ni seronok, yang kedua kita panggil seronok mati contohnya kan. Kita perlu ada tips bagaimana kita nak menikmati keseronokan ni sampai bila-bila. Ini antara peraturan yang boleh kita ikut lah. Maksudnya
kita untuk berhutang, kita kena pastikan kita akan hidup tenang, hati kita akan senang bila kita berhutang. Ya. Jadi peraturan yang pertama, yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat sebelah kiri tu, apa yang kita perlu lihat? Maknanya dalam diri kita. Dan yang sebelah kanan tu, apa yang bank lihat. Sebelum bank bagi pinjaman kat kita, kat mana dia tengok kita? Dia buat penilaian kepada kita. Sebelum kita tengok bank lihat buat penilaian terhadap diri kita, kita kena tapis dulu diri kita. Ini peraturan meminjam yang paling utama yang kita lihat. Pertama sekali, kalaulah ditakdirkan suatu hari nanti ada pihak bank ataupun koperasi yang telefon kita contohnya, ataupun WhatsApp kepada kita, encik, contohnya dia kata, encik layak buat pinjaman 200,000 contohnya, ya. Jadi kita kalau dapat satu WhatsApp ataupun mesej, sudah tentu kita akan rasa gembira. Sebab seolah-olah mereka dah bagi satu perakuan kepada kita tentang kelayakan kita. Tetapi sebelum gembira, sebelum kita mohon, sebelum kita ambil duit tersebut, pastikan kita lihat dulu dalam diri kita, buat analisis dalam diri kita. Adakah kita perlu buat pinjaman apabila bank menawarkan pinjaman tersebut? Tujuan apa kita nak ambil duit tadi? Adakah kita ambil untuk tutup pinjaman yang lama? Adakah kita ambil untuk kita buat simpanan? Adakah tujuan kita ambil ni untuk tidak ada tujuan? Kalau kita ambil duit tu, pastikan kita ada tujuan yang jelas. Maksudnya, pastikan kita dapat manfaat daripada pinjaman tersebut. Tujuan kita mesti produktif. Contohnya membeli kereta pun adalah produktif. Membeli rumah pun adalah produktif. Sebab kita membeli kereta, kalau kita gunakan kereta tersebut untuk tujuan mencari rezeki, itu dikira produktif. Tetapi kalau bagaimana kalau kita dah ada 2, 3, 4, 5 buah kereta? Kalau kita layak, tidak menjadi masalah. Tetapi kalau dia memberi bebanan kepada kita, itu tidak lagi produktif. Sama dengan rumah. Kalau rumah terlalu besar contohnya, tidak sesuai dengan pendapatan kita, itu tidak produktif. Ya. Jadi kita kena lihat tujuan kita ambil pinjaman tu, pastikan kita buat tujuan yang produktif sahaja. Ya, kalau kita buat pinjaman, contohnya kita pergi melancong, ya, keluar negara, pergi membeli belah, makan di restoran mewah, sudah tentu ini membazir saja duit kita, ya. Bukan tujuan yang kita panggil yang produktif. Yang tadi tidak produktif. Yang kedua, ini diri kita. Kita patut lihat, kita patut ukur baju di badan sendiri mengikut kemampuan kita. Ada ukuran tak untuk kita lihat berapa kemampuan kita? Sebenarnya ada. Dia ada nisbah kat sini, ya. Nisbah sebelum kita buat pinjaman. Nisbah dia akan diguna pakai untuk semua orang secara asasnya, secara teorinya. Hutang yang kita nak buat tu pastikan tidak lebih daripada 40% daripada pendapatan kita. Contohnya kan, okey, katalah kita ni pendapatan RM1,000 lah contohnya. Kalau kita kata 40% kita peruntukkan kepada hutang bermakna RM400 dan RM600 lagi untuk tujuan hidup. Kalau pendapatan RM2,000, kita ambil 400 tadi, darab 2, 800 kita peruntukkan untuk bayar hutang. Kalau pendapatan RM3,000, RM1,200. Kalau pendapatan RM4,000, RM1,600. Itu kaitan dia. Jadi secara formulanya, mengikut kemampuan ini berdasarkan nisbah hutang seseorang individu berdasarkan pendapatan dia. Kalau maksudnya, jangan lebih daripada 40% daripada pendapatan masing-masing. Kerana apa? 60% lagi adalah untuk tujuan-tujuan hidup yang lain. 40% ni contohnya, kita peruntukkan untuk bayar hutang. Biasanya hutang kita berhutang adalah hutang kereta, hutang rumah, biasanya pinjaman peribadi, ataupun kita bayar kredit kad. Ini antara hutang-hutang yang kita perlu biasanya seseorang tu akan buat, ya. Jadi mengikut kemampuan, ukur baju di badan sendiri tadi, ada asas dia mengikut nisbah hutang jangan lebih daripada 40%. Yang ketiga, apa yang perlu kita lihat dalam diri kita, ya? Kita mesti bertanggungjawab. Pastikan kita mempunyai komitmen yang tinggi untuk hutang kita. Apabila kita bertanggungjawab, maksudnya kita kena ambil tahu
bank mana yang kita pinjam, kita patut ambil tahu bila hutang kita tersebut perlu kita bayar. Kita perlu ambil tahu jumlah ansuran kita. Kita perlu tahu berapa lama kita bayar. Kita perlu tahu juga berapa interest yang kita bayar. Supaya kita tidak akan menyalahkan orang lain. Ya, contohnya kita mungkin kata saya sekarang ni interest yang bank charge pun kita tidak tahu. Di sinilah komitmen kita yang tinggi sebelum kita buat pinjaman. Kita mesti simpan perjanjian pinjaman untuk rujukan kita. Ya. Jadi pasti kalau kita amalkan peraturan ini, insya-Allah hidup kita akan tenang, ya. Dan saya teringat kata-kata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah berpesan kepada kita semua, berhati-hatilah kamu dalam berhutang. Sesungguhnya hutang itu mendatangkan kerisauan di malam hari dan menyebabkan kehinaan di siang hari. Maksud dia kalau terlalu banyak, ini akan memberi kita satu tekanan kepada kita. Nak tidur pun susah, ya. Pagi siang hari nanti ada orang telefon, ya. Jadi kehidupan kita akan terganggu. Okey, ini dari sudut kita. Mana kita ukur keadaan kita, kita buat analisa keadaan kita sebelum bank buat analisa, ya. Mungkin pihak bank akan tawarkan 200,000 kepada kita pinjaman, tetapi kita buat ukuran, adakah kita perlu 200? Kalau kita perlu 50,000, ambil saja 50,000, ya, ukuran kita. Okey, bagaimana pula bank akan lihat sebelum dia buat bagi pinjaman kepada seseorang? Pertama sekali, bank akan tengok tujuan meminjam. Kalau orang tu tujuan untuk beli rumah, bank ada satu produk, satu pinjaman untuk pinjaman beli rumah. Sama dengan kereta. Kad kredit contohnya, tujuan untuk dia gunakan apa? Ada jenis-jenis pinjaman yang bank tawarkan, ya. Kalau untuk perniagaan, bank akan bagi pinjaman di bawah skim-skim tertentu, ya. Yang kedua, bank juga akan melihat dari segi keupayaan bayar balik. Kerana yang paling penting adalah kemampuan seseorang. Hampir sama dengan apa yang individu lihat kepada diri dia. Yang ini bank akan lihat tentang kemampuan dia. Kemampuan dan kesesuaian. Jadi di sini bank akan tengok kepada aliran tunai. Berapa pendapatan peminjam tersebut. Nisbah hutang yang ada, bank akan ukur. Bank akan cek dalam sikris. Orang ni dah ada berapa jenis pinjaman. Berapa angsuran bulanan yang telah dibayar. Dan berapa duit baki yang ada untuk bayar hutang yang baru. Di sinilah bank akan buat penilaian. Bank akan ada satu credit scoring untuk menentukan sama ada orang ini layak ataupun tidak. Dan yang ketiga, bank akan lihat dari segi sejarah pembayaran. Sejarah pembayaran biasanya bank akan rujuk kepada laporan daripada sikris yang di bank negara. Sikris ni yang kedua, bank akan lihat juga mungkin dalam bentuk laporan daripada SITOS, di mana bank akan melihat sejarah pinjaman seseorang sebelum ini. Pernah meminjam ataupun tidak pernah? Kalau pernah meminjam, ada tak contohnya pinjaman yang tidak berbayar? Berapa pinjaman yang dah ada? Pernah ada tindakan saman daripada pemberi pinjaman sebelum ni? Ini antara rekod-rekod yang bank akan lihat. Kalau dalam sikris contohnya bank akan lihat dalam 12 bulan yang terakhir, bagaimana kita bayar pinjaman kita? Adakah kita mengikut tempoh yang telah diberikan? Adakah kita bayar mengikut tempoh matang dia ataupun kita selalu lewat? Di sini akan memberi kesan kepada pinjaman seseorang. Kalau kita bayar cantik, peluang kita untuk dapat pinjaman adalah tinggi, ya. Okey, saya pergi kepada slide yang seterusnya. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat kepada slide sebab-sebab keberhutangan, ya. Kalau kita lihat pada zaman dululah, di mana orang-orang yang berhutang biasanya untuk tujuan hidup. Kalau kita kata mereka berhutang di kedai-kedai runcit, biasanya beli beras, beli apa lagi, beli benda-benda yang keperluan asas untuk meneruskan kehidupan. Tapi sekarang kita lihat ada trend mereka hidup untuk berhutang. Maknanya kalau dulu mereka hutang untuk meneruskan hidup, sekarang ni mereka berhutang, hidupnya terus berhutang. Maknanya hutang sampai pencing, lepas pencing pun berhutang lagi. Ini yang dah jadi satu budaya yang perlu kita
lihat dan perlu kita kawal supaya tidak menjejaskan kualiti kehidupan kita pada masa depan. Dan melalui dapatan kita, kita dapati kenapa orang berhutang ada sebab-sebab yang tertentulah. Yang pertama sekali, mereka berhutang kerana tamak. Yang bermakna kadang-kadang terjebak dengan skim cepat kaya. Ini yang masalah yang cukup rumit, di mana pihak kerajaan selalu memberi peringatan kepada orang ramai agar menjauhi skim-skim sebegini. Memandangkan skim-skim cepat kaya ni boleh menarik seseorang untuk terus jadi kaya, ini menyebabkan permintaan ada. Jadi kita perlu tanya dalam diri kita, di mana sama ada kita cepat kaya ataupun kita cepat miskin. Dan saya percaya yang masuk skim sebegini yang menawarkan pulangan yang tinggi, melabur contohnya serendah RM300, contohnya dengan keuntungan sehingga RM3,000, ada yang melabur RM10,000 boleh dapat untung sampai beratus ribu, sebenarnya tidak masuk akal. Tetapi bagi orang-orang yang tamak, mereka akan ambil peluang seolah-olah mereka dapat duit tersebut. Sebenarnya mereka mudah terjebak dengan skim-skim sebegini. Ada juga yang terjebak dengan scammer contohnya, ya, dengan scammer, dan saya sendiri pun ada kes di mana seorang hamba Allah ni terjebak di mana dia telah membayar kepada seseorang hampir RM600,000 melalui pinjaman yang dibuat daripada bank, dan dia cagar barang kemas dia contohnya untuk dia bagi kepada scammer tersebut, ya. Jadi kita berhati-hati, ya. Yang kedua, gaya hidup. Gaya hidup ini kita tengok sama ada kita ni kaya gila ataupun gila kaya. Ada istilah dua ni. Kalau kita kaya gila, mungkin kita hidup secara seperti orang kaya, tak apa. Tapi kalau kita gila kaya, maknanya selalu posting dalam FB kehidupan kita, ya, pergi melancong, makan di restoran mewah, suka menunjuk-nunjuk ke orang seolah-olah kita ni macam orang kaya. Ini yang memberi tekanan kepada kita. Kadang-kadang kita macam hidup untuk bergaya, ya, biar apa-apa asalkan bergaya contohnya. Gaya hidup kita mesti ubah. Kita mesti contohnya hidup secara sederhana, kerana inilah tuntutan agama kita juga, ya. Kalau tidak ada guna, kita memang tak ada duit tapi kita hidup seperti orang kaya. Yang ketiga, tersasar. Kurangnya kesedaran dari segi keuangan. Maksudnya dia buat sesuatu, dia buat pinjaman tanpa dia ketahui akibat dia. Maknanya kita dah ada pengetahuan seperti yang kita buat kajian tadi, tetapi masih lagi sikap dan tingkah laku kita tak seperti kita mempunyai tahap kesedaran keuangan yang rendah. Dan kalau mengikut kajian AKPK pun yang kita buat, yang mana masuk program AKPK, yang paling terbesar sekali sebab mereka berhutang adalah kerana lemah dalam menguruskan keuangan. Dan yang keempat, keadaan seseorang. Keadaan ini kita tidak dapat elakkan, ya. Mungkin dalam keadaan kita hilang pekerjaan, hilang upaya, mengalami penyakit kritikal, ya, kematian pencari nafkah. Ini keadaan yang menyebabkan seorang itu berhutang untuk meneruskan kehidupan. Okey, saya pergi kepada slide yang terakhir daripada saya sebelum kita serahkan sesi kepada rakan saya tadi. Ada beberapa formula yang kita perkenalkan untuk kita amalkan dalam mengatasi masalah keuangan kita, ya. Pertama sekali, formula yang saya nak perkenalkan ini kita panggil formula 4A. Ini macam kalau bateri dia ada bateri 3A, yang kita ni ada 4A ni. Formula ini bermaksud kalau kita sudah berada dalam masalah keuangan, bagaimana kita nak ambil langkah yang pertama sekali. Kita ambil langkah yang pertama sekali. Ingat, A yang pertama ni akui. Yang kedua, analisa. Yang ketiga, ambil dari keempat AKPK. Saya nak pergi satu-satu. Akui ni maksudnya, kita akui diri kita, ini adalah masalah kita, bukan masalah orang. Ya, kita kena akui bahawasanya kita ada virus hutang contohnya, kan. Virus ni dia macam COVID. Kalau kita tidak kawal, kita tidak cegah, dia boleh jangkiti kepada seluruh sistem kesihatan keuangan kita. Malah dia boleh jangkit kepada pasangan, anak-anak kita. Maknanya kita kena tahu kalau kita ada masalah ni, kita kena terima hakikat, kita kena akui benda ni bukan cobaan. Macam Piramli cakap, bukan cobaan.
bukan masalah orang lain, bukan masalah kawan kita, jiran kita. Ini masalah kita. Dan benda ni boleh jadi kluster nanti. Jadi kita perlu ikut, kena ada vaksin untuk merawat diri kita, ya. Kalau kita tidak rawat, kita mungkin boleh terbunuh dengan apa yang berlaku kepada kita. Maknanya kita kena ambil langkah-langkah untuk rawat. Yang kedua, kita buat rawatan apa? Kita kena buat analisa. Analisa ni bagaimana untuk jadi analisa ni? Pertama sekali, kita jangan salahkan orang lain. Kita jangan salahkan orang yang bagi pinjam kat kita. Kenapa tak hantar surat? Kenapa tak telefon? Kenapa tak mengingatkan kita? Kita kena stop benda-benda yang menyalahkan orang lain. Lihat dalam diri kita. Analisa diri kita. Di mana kita, apa yang telah kita buat dengan diri kita. Dalam kita buat analisa ini, kita kena pasti masalah apa yang kita ada. Adakah masalah rumah? Masalah kereta? Kereta kita macam mana? Berapa bulan tak bayar? Kat mana kereta kita? Kita bagi kat orang ke? Ataupun kita ada kat rumah? Yang kita kedudukan analisa kita. Kita cari punca dia. Masalah kita apa? Contohnya hilang kerja. Ataupun masalah perniagaan yang kita hadapi. Ataupun masalah kita sendiri yang mungkin lemah dalam urus kewangan kita. Kita analisa diri kita. Kerana apa? Kerana bila kita analisa, kita dah tahu di mana kedudukan kewangan kita. Dalam kita analisa ni, kita kena bincang dengan pasangan kita. Ya? Libatkan ahli keluarga kita, terutama pasangan kita. Cuba kita tengok berapa pendapatan keluarga yang ada. Pendapatan kita, pasangan kita. Daripada kita analisa tadi, pendapatan, kita cuba buat juga analisa perbelanjaan. Kat mana belanja? Berapa kita bayar untuk hutang-hutang, berapa bayar untuk perbelanjaan rumah, dan berapa ada lebihan duit. Ya? Bila ada lebihan duit, kita tengok berapa yang ada untuk kita susun balik kedudukan hutang kita. Dan saya teringat dengan pelanggan saya sebelum ni, dia ada 35 kredit kad dengan jumlah hutang 816,000. Maknanya dia buat analisa kedudukan hutang dia. Ya. Yang ketiga, kita ambil tindakan. Ini yang penting ni. Maknanya kalau kita ambil tindakan, di mana ada jalan, di situ ada kemahuan. Siapa yang patut ambil tindakan ni? Diri kita perlu ambil tindakan. Kalau kita tak ambil tindakan, siapa lagi? Untuk ambil tindakan ni, kita kena buat perubahan dalam diri kita. Ya? Kita kena mulakan sendiri. Kita tak boleh harapkan orang lain yang push kita untuk buat tindakan. Ya? Balik kepada asal yang saya bagi tahu tadi. Kalau matlamat kita nak selesai hutang, tindakan kita mesti kita kena ambil tindakan. Bila? Sekarang. Jangan tunggu sampai esok. Ya? Jadi bagaimana kita nak ambil tindakan ni? Kita cuba lihat tindakan kita ni sama ada kita nak dapatkan pendapatan baru dalam ekonomi gig. Contohnya sekarang ni semua orang boleh terlibat dalam mencari pendapatan tambahan ya dalam ekonomi gig contohnya, ataupun kita nak naikkan latihan dari segi untuk meningkatkan latihan dalam diri kita ya, ataupun kita nak ambil tindakan nak kurangkan perbelanjaan kita nak jual aset ataupun kita nak refinance rumah kita, itu tindakan kita. Ambil pilih kombinasi yang mana yang sesuai. Dan yang terakhir, boleh datang jumpa AKBK sebagai rakan sahabat kewangan anda ya. Jadi pejabat kami di AKBK berhadapan dengan bangunan bilion, tetapi memandangkan dengan isu pandemik COVID ni, kaunseling secara bersemuka kita akan buat tukar kepada kaunseling melalui telefon. Ya, mungkin yang berminat boleh layari laman web AKBK, boleh daftar secara online dan kita akan buat panggilan telefon kepada mereka-mereka yang ingin mendapatkan nasihat dan pandangan daripada AKBK ya. Jangan takut, jangan bimbang untuk rujuk, bertanya kepada AKBK kerana kami adalah rakan sahabat kewangan anda. Okey, sesi saya Cik Syafiqah setakat ini dulu sebelum saya nak serahkan kepada rakan saya Encik Hafizuddin. Tapi saya nak akhiri dengan pantun lah ya. Pantun saya cukup senang je, buai laju-laju sampai pokok sena. Bila anda buntu, kami AKBK kan ada sedia membantu anda. Itu dulu daripada saya dan saya serahkan kepada rakan saya Encik Hafizuddin untuk meneruskan sesi kita pada hari ini. Dipersilakan.
Ah, maaf Encik Rizaldin, kita tak dengar suara. Encik Rizaldin boleh tekan unmute tak? Okay. Okey, Arwah ya, silakan. Okey, lupa nak unmute tadi. Okey. Okey, terima kasih kepada Cik Rizaldin atas penerangan yang menarik sebentar tadi. Saya akan sambung dan sentuh sedikit mengenai asas meminjam. Okey, kalau kita boleh tengok next slide, Cik Safika. Okey, next slide. Okey, asas meminjam. Okey, saya akan sentuh sedikit mengenai asas meminjam, penggunaan kad kredit, tips untuk membeli kereta dan membeli rumah. Okey, next. Okey, pinjam atau tidak, itulah persoalannya. Sebelum kita nak meminjam, kita kena ada ilmu dahulu. Kita tak boleh pinjam melulu-lulu tanpa ada ilmu. Kita kena kaji dululah sama ada perlu ataupun tidak kita buat pinjaman tu. Untuk apa pinjaman itu? Kalau yang macam Cik Rizaldin terangkan sebentar tadi, kita kena tahu pinjaman kita itu semestinya adalah untuk tujuan yang produktif sahaja. Tujuan produktif ini contoh untuk membeli aset ataupun untuk buat pelaburan. Contoh pinjaman yang tidak produktif adalah pinjaman untuk menampung ataupun gaya hidup, pinjaman untuk gaya hidup. Contoh seperti untuk membeli telefon, handphone baru ataupun untuk pergi melancong. Saya rasa itu antara pinjaman yang tidak produktif. Betul. Untuk tips yang kedua, pinjaman, ukur dulu kemampuan kita. Jangan ukur kelayakan, ukur kemampuan kita untuk membayar. Okey. Contohlah, kalau bank offer kepada kita pinjaman 100,000, kita mesti seronok kan? Orang kata pinjam, bank offer kita wang sebanyak 100,000. Kalau orang kata gelap mata, orang offer duit banyak, kita terus gelap mata. Tetapi kena ingat, pinjaman adalah komitmen jangka panjang, bukan setahun, bukan sebulan, bukan 2 bulan, bukan setahun, 2 tahun. Mungkin kalau macam kereta 9 tahun maksimum. Kalau rumah pula mungkin maksimum 35 tahun. Sampai pencen lah orang kata. So, sebelum buat pinjaman tu, kena fikir panjang dulu. Jangan gelap mata. Sebab kalau gelap mata, bila kita ambil saja pinjaman yang 100,000 tu, padahal kita pun tidak layak sebenarnya. Kita takut esok-esok nanti, bila dah tak nampak nak bayar, daripada gelap mata orang kata, orang Kelantan kata, gelap gelemak. Tak nampak apa, tak nampak masa depan. Daripada gelap gelemak tu pula, silap-silap boleh gelap masa depan bila dah disenarai hitamkan oleh bank. Susahlah nak buat pinjaman lain di kemudian hari nanti. Okey. So sebelum kita meminjam, kita kena ukur dulu kemampuan kita. Macam mana cara kita nak ukur kemampuan kita? Okey, kita tengok di next slide. Kita boleh ukur kita punya kemampuan, kita panggil nisbah hutang terhadap pendapatan. Okey, nisbah hutang terhadap pendapatan ni, cara nak kira, kita tengok, kita kira berapa jumlah pendapatan kita, jumlah bayaran komitmen bulanan kita, kita bahagikan dengan jumlah pendapatan bersih kita, darab dengan 100. Contoh, jumlah bayaran pinjaman kita, kereta, rumah, kredit kad dalam 2,000. Pendapatan bersih kita 4,000. 2,000 bahagi dengan 4,000 darab dengan 100 dalam 50%. Itu sebenarnya adalah nisbah yang tidak sihat. Seperti yang mana yang Cik Rizaldin kata sebentar tadi, kita punya nisbah seharusnya di bawah ataupun pada tahap 40%. Okey, so yang macam dalam slide ni, 47% adalah kita boleh kira kurang baik lah. Kita pergi ke next slide. Kita akan tengok berapa nisbah yang baik. Okey, kedudukan nisbah hutang kepada pendapatan anda. Kalau bawah 30% dikira amat baiklah. Dia sebenarnya semakin kurang semakin baiklah. Sebab bila semakin kurang nisbah ni, itu menandakan hutang kita sikit dan kita akan ada banyak lebihan wang. Okey. Bawah 30% kita kira amat baik ataupun
kita boleh kata sihat wal afiat lah, kita punya kedudukan kewangan, sihat sejahtera, sihat wal afiat. Okey. Kalau 31 hingga 45% boleh dikira baik ataupun kita panggil sihat. Kalau lingkungan dalam 46 hingga 60% kurang baik ataupun kita boleh kata juga cedera ringan. Okey. Kalau bagi yang lebih pada 60%, ini dah boleh kira tahap bahaya ataupun kita panggil nazak lah ni, dah di tahap ICU. Ataupun dalam sesetengah kes ada yang lebih daripada 100%. Bila lebih, nisbah lebih 100%, maknanya dia punya hutang melebihi dia punya pendapatan. Ini kita panggil innalillah lah. Okey, kita pergi ke next slide. Okey, di mana kita boleh dapat pinjaman ni? Okey, di institusi kewangan berlesen ataupun bank-bank yang di bawah seliaan bank negara lah. Okey. Selain itu, kita juga boleh dapatkan pinjaman di pemberi pinjaman wang berlesen. Dia selalunya di bawah seliaan KPKT, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Kalau kita dapat tengok, mungkin di setengah bandar ada kredit community, itu adalah di bawah pemberi pinjaman yang berlesen. Ataupun pilihan ketiga di koperasi, ini di bawah seliaan KPDN HCP. Dan yang terakhir sekali adalah pemberi pinjaman wang tidak berlesen. Inilah yang kita selalu dengar, Along, Ceti, Lintah Darat. So kalau boleh kita elakkan daripada terlibat ataupun mengambil pinjaman daripada pemberi wang pinjaman yang tidak berlesen ini. Okay, next slide. Saya akan sentuh sedikit mengenai kredit card. Okay, kredit card ini sebenarnya kalau kita pandai guna, dia sebenarnya akan memudahkan kita dan menguntungkan kita. Tetapi kalau silap guna, dia akan bertukar jadi menyusahkan kita dan merugikan kita. Okey, tips yang pertama, gunakan kad kredit sebagai kaedah pembayaran, bukan pinjaman. Okey, kaedah pembayaran ni maksud saya, bila kita nak berbelanja, nak isi minyak ataupun nak membeli barang keperluan, gunakan kad kredit. Jangan kalau boleh gunakan kad kredit. Sebab apa? Saya akan terangkan kelebihan kad kredit sebentar lagi. Okey. Bila sampai statement, bayar sepenuhnya, jangan bayar minima. Okey, saya bagi contoh ya. Kad kredit ni, contoh kalau kita gunakan pada tarikh 1 Mac, okey. Dia punya kredit kad, dia akan keluarkan statement sebulan sekali. Hujung bulan lah, kita guna buat perbelanjaan, isi minyak dan beli barang pada satu hari bulan, contoh kita guna 1,000. Okey. Pada hujung bulan, pada tarikh 30 Mac akan keluar statement. Okey. Daripada tarikh statement tu, kita ada masa 21 hari pula untuk settlekan bayaran 1,000 tadi tu. Due date adalah pada 20 April ataupun 21 April. So kita tengok daripada situ, kita berbelanja pada 1 Mac. Kita punya due date hanyalah pada 20 April. Kita boleh ada masa sebanyak 50 hari. Kita guna duit bank, tetapi bank tidak kenakan charge apa-apa. Bank jarang bagi pinjaman tanpa faedah, tapi kalau kita pandai manfaatkan kredit card ini, kita dah boleh kata kita pinjam duit bank 1,000 tadi tu dan hanya bayar 50 hari kemudian tanpa ada charge tersembunyi. Kita guna 1,000, bayar 1,000. Tapi pastikan dalam statement tu dia ada 2 kotak. Satu adalah baki penyata, baki statement, iaitu 1,000 tadi lah. Pilihan kotak kedua, bayaran minima. Ini yang orang selalu bayar ni, orang tak nampak baki penyata tu, tak nampak 1,000, dia nampak bayaran minima, RM50. Kredit card dia punya bayaran minima adalah 5% daripada kita punya penggunaan. So daripada 5% daripada 1,000 tadi tu adalah RM50. Customer bayar RM50. Lagi baki 950, inilah yang akan dikenakan charge ataupun interest yang sangat tinggi lah dalam lingkungan 15 hingga 17, 15 hingga 18%, sangat tinggi lah. Okey. Kredit card ni juga okey, tips yang ketiga, menangguhkan pembelian besar sehingga tarikh penyata. Kalau guna contoh yang saya guna pakai tadi, tarikh statement adalah pada 30 Mac. Kalau kita
gunakan contoh buat pembelian besar, contoh 5,000 pada tarikh 28 hari bulan, kita kena bayar pada 20 April sebab pada penggunaan pada 28 Mac akan keluar dalam statement pada 30 Mac. Due date adalah pada 20 April. Tetapi kalau kita tangguhkan sementara, kita buat pembelian pada tarikh mungkin 1 April ataupun 2 April. Tarikh yang kita perlu bayar adalah pada bulan Mei nanti. Kita kena pandai bermain dengan tarikh lah. Okey. Credit card juga sebagai track record kita lah. Kita boleh buat untuk mengesan perbelanjaan. Dalam statement tu nanti kita akan dapat tengok di mana kita berbelanja, berapa, dan senanglah untuk kita track kita punya penggunaan. Kad kredit juga dia boleh ada plan untuk pembelian ansuran sifar faedah ataupun zero interest. Mana kita belanja 3,000, bayar balik pun 3,000 tanpa ada charge-charge yang tersembunyi. Itu tidak semua, tetapi ada beberapa bank ataupun ada beberapa kredit card. Kita kena semak dululah, tidak semua ya. Okey. Tips yang ketujuh, akan ada point. Kalau kita banyak guna akan ada point ataupun mungkin ada rebate. Ada setengah kredit card, kalau kita berbelanja, contoh kita buat isi minyak 100, kita hanya perlu bayar RM95. Sebab apa? Sebab bank bagi rebate sebanyak 5% ataupun RM5. Mengatur pada kredit card lah. Okay. Next. Okay, lain-lain tips bijak penggunaan kad kredit. Tak boleh, kalau boleh kurangkan bilangan kad kredit. Sebab apa? Sebab setiap kad kredit tu dia ada servis tax RM25 setahun. So kalau ada banyak kredit kad, darablah dengan RM25. So agak merugikan lah kalau kita simpan kredit kad tapi tak guna. Okey, elakkan mengeluarkan wang pendahuluan melainkan jika perlu. Okey, kad kredit anda tu kalau anda tahu, boleh juga buat, kalau kita cucuk di mesin ATM, kita sebenarnya boleh keluarkan duit tetapi dia punya charge sangat tinggi. Kalau boleh elakkan gunalah, melainkan jika keperluan ataupun mendesak lah. Okey, berjaga-jaga kalau membeli secara online sebab ada kemungkinan data-data kita disalahguna. So kita akan mengalami kerugian lah. Okey, next. Okey, membeli kereta. Okey, next. Okey, semua orang ada kereta idaman. Kereta apa? BMW, Audi, Toyota, Honda. Okey, next. Okey, kita kena ingat kereta adalah liability bukan aset sebab harga kereta sentiasa menurun setiap tahun. Ada orang beli kereta besar sebab kononnya sebab selesa lah, nak selesa. Nak jalan-jalan jauh, boleh naik ramai-ramai. Saya nak tanya, kita naik pergi jalan jauh ataupun pergi bercuti, naik ramai-ramai pergi jalan-jalan tu, sekali-sekala ataupun macam mana? Hari-hari ke sekali-sekala? Kita kena ingat, bayaran pinjaman kereta bukan sekali-sekala, berkali-kali. Kalau kita ambil 7 tahun ataupun 9 tahun, lama itulah kita perlu membayar kereta tu. Okay. Okay, next. Okay. Saya nak bagi satu contoh. Beli kereta. Kalau boleh, kita sebelum beli kereta tu ukur dulu lah kemampuan kita. Kalau boleh cuba bertanyakan kepada rakan-rakan kita ataupun ahli keluarga kita, orang-orang di sekeliling kita yang lebih mengetahui lah, yang lebih mahir lah. Okey, saya bagi contoh. Ali gaji 1,000, saya gaji mungkin 3,000. Gaji 3,000 Ali. Dia tanya kepada si A, si A nasihatkan dia, okey, gaji kau 3,000 ni, kau sebenarnya layak untuk buat pinjaman. Beli kereta Honda City lah katakan, tapi aku nak nasihatkan kau jangan beli Honda City, beli kereta yang di bawah kemampuan kau. Tidak salah untuk downgrade. Kalau kau mampu beli Honda City, tak salah kalau beli Myvi. Okey, ini kita panggil penasihat. Okey, kawan Ali yang lain, si B, okey, kau layak ni beli kereta Honda City dengan gaji 3,000 ni, cuba sambil mesti lepas punya lah, insyaAllah. Okey, ini kita panggil jurujual lah, dia promote untuk beli dengan sesuai dengan kemampuan kita. Ada kawan yang CC ni pula, okey,
gaji kau ni lepas ni kalau beli Honda City. Tapi kalau kau beli Honda Civic pun tak salah. Lagipun tak banyak beza kau kena tambah. Sikit je, baik beli Honda City, Honda Civic. Okey, ini kita panggil punah sihat. Okey, yang ni jangan dengar. Okey. Berapa harga kereta kita sebenarnya? Okey, harga kereta RM50,000. Kita bayar pendahuluan 10%, RM5,000. So, jumlah pinjaman yang kita buat dengan bank adalah RM45,000. Kadar interest yang dikenakan 3.5%, tempoh hutang 5 tahun. Jumlah bunga yang dikenakan adalah RM7,875 untuk tempoh 5 tahun tu. So, kita punya jumlah bayaran kita dengan bank adalah RM52,875. Kita bahagikan dengan tempoh loan tu, maknanya bayaran installment kita adalah sebanyak RM881 sebulan selama 5 tahun. Okey, ini untuk installment kereta sahaja. Ada lagi kos-kos tersembunyi. Okey, next. Okey, ini contoh kalau senario bayaran pendahuluan. Kalau kita bayar 10% dengan tempoh 5 tahun, jumlah bunga yang dikenakan RM7,875, bayar installment kita RM881, tapi ada banyak senario lah. Kalau macam kita dah lah bayar deposit sikit 5% saja, 10% saja bersama dengan RM5,000, kita tarik pula loan tu selama 9 tahun, paling panjang. Jumlah bunga yang dikenakan adalah RM14,175 dengan bayaran RM548 sebulan. Okey, next page, kita tengok kos-kos yang tersembunyi untuk kereta ni. Adakah anda mampu bayar ansuran? Mampukah saya? Kalau tengok kepada installment, kita mampu, tapi ambil kira juga kos-kos tersembunyi. Next. Inilah kos sebenar bayaran bulanan untuk memiliki kereta tadi tu. Okey, bayaran installment RM881 sebulan, kita ambil kira juga kita punya bayaran insurans RM1,500 untuk setahun dibahagikan dengan 12 bulan. So bersama dengan RM125 sebulan, cukai jalan RM90 bahagi dengan 12 bulan RM8. So jumlah kecil adalah RM1,014 sebenarnya kita bayar untuk kereta kita untuk sebulan. Itu belum campur lagi kos-kos bahan bakar, isi minyak RM250 anggaran, servis minyak hitam, tukar tayar RM150, bayaran parking, tol, lain-lain RM100. Total sebenarnya kita kena keluarkan untuk menjaga kereta kita tu sebenarnya RM1,514 sebulan. Agak tinggi berbanding kalau kita tengok bayaran installment yang asal tadi hanya RM881 saja sebulan. Okay, next. Tips membeli kereta, semak kemampuan anda. Okey. Tak ada apa ni, saya dah terangkan sedikit tadi. Okey, next. Okey, sewa beli, klausul penarikan. Okey, anda harus tahu kereta jika dia gagal membayar 2 bulan berturut-turut, kereta anda boleh ditarik. Sebab syaratnya adalah 2 bulan 21 hari, bank dah boleh tarik. Okey, kalau peminjam meninggal dunia dan ansuran tidak berbayar selama 4 bulan berturut-turut, kereta pun boleh ditarik balik. Untuk dapatkan semula kereta yang ditarik balik, kita kena jelaskanlah kos yang kita kena jelaskan installment yang tertunggak tadi tu. Bayar kos upah tarik, bayar juga kos penyimpanan di gudang. Okey, kalau tak mampu nak tebus balik, tak mampu nak bayar, kereta ni bakal dilelong oleh pihak bank. Bila dilelong, contoh kata hutang RM50,000. Bila lelong, harga hanya RM40,000. Ada baki RM10,000 di situ, anda yang kena bayar. Kereta dah lah tak ada, dah kena lelong, anda kena bayar lagi baki RM10,000. So agak merugikanlah di situ. Okay, next. Katakan tidak pada sambung bayar. Okay, anda harus tahu sambung bayar ini tidak diiktiraf ataupun adalah menjadi satu kesalahan sebenarnya di bawah Akta Sewa Beli 1997. Dia juga ada risiko kepada kedua-duanya, penjual dan pembeli. Okey, risiko kepada penjual. Kan ada tindakan undang-undang jika pembeli yang sambung bayar tadi tu tak bayar. Bank tak akan cari pembeli yang sambung bayar tadi tu. Bank akan cari anda sebab anda adalah peminjam. Bank tak ada rekod pun
orang yang sambung bayar tadi. Jika ada apa-apa berlaku, anda yang akan dicari oleh pihak bank. Tapi sebagai pembeli ada juga risiko. Contoh kata anda seorang pembeli, anda beli daripada orang lain tapi tanpa tukar nama. Ada kemungkinan jika anda dah bayar settle habis tetapi tak ada jaminan yang penjual tadi akan tukar nama kepada anda. Okey. Satu lagi kes, contoh macam kalau peminjam tu meninggal dunia, waris-waris berhak menuntut kereta itu sebab kereta tu adalah hak milik ahli keluarga yang meninggal tadi tu. Walaupun anda dah bayar tapi kereta tu bukan atas nama anda tak ada pilihan, anda kena serahkan. Okay, next. Okay, menjadi penjamin. Okay, anda harus tahu menjadi penjamin, anda sebenarnya tidak terjamin dan tak ada jaminan pun bagi anda yang bergelar seorang penjamin. Bila bank minta penjamin, anda harus tahu peminjam tu sebenarnya tidak layak pun untuk memiliki kereta tersebut. Sebab tu dia perlukan penjamin. Tugas penjamin ini adalah bertanggungjawab untuk membayar sekiranya peminjam tadi mungkin untuk bayar. Ada setengah kes bila dia datang, saya dulu kerja bank, ada guarantor lah, penjaminnya lah datang kepada bank, kata kenapa bank cari saya, orang tu, peminjam tu bekerja elok lagi, ada gaji tapi tak bayar, bank cari dia lah, jangan cari saya. Okey, anda silap faham. Anda sebenarnya pada awal-awal dulu bila anda dah sign letter of guarantee tu, anda sebenarnya berjanji dengan bank, kalau peminjam tak bayar, cari saya akan bayar. Itu sebenarnya masuk penjamin. So bukan jamin saja-saja. Okey, so berfikir dahulu sebelum setuju untuk menjadi penjamin. Pastikan jaminan peminjam adalah untuk tujuan yang produktif. Okay, next. Saya kena laju sikit sebab masa macam dah tak mengizinkan ni. Okay, next. Okay, membeli rumah. Rumah adalah mungkin aset yang paling mahal yang mungkin akan kita beli seumur hidup kita. Jadi untuk sebelum membeli suatu rumah tu, kita kena buat kajian terlebih dahululah. Sebab akan melibatkan kita kena buat kajian daripada segi kewangan dan bukan kewangan, banyak aspek ataupun faktor yang kita kena ambil kira. Sebab dia adalah komitmen yang paling lama. Okay, next. Sewa atau beli. Okay, ini bergantung kepada, contoh saya bagi. Kalau anda dah menetap di suatu tempat tu tapi anda bekerja dan ada kemungkinan anda untuk ditransfer kepada cawangan ataupun bandar-bandar lain, tempat-tempat lain, anda seeloknya mungkin boleh menyewa terlebih dahululah. Melainkan anda dah settle down, anda dah tahu anda akan pencing di sini. Okey, anda mungkin boleh beli rumah di kawasan itulah. Okey, jika untuk pelaburan, anda kena semak dululah. Adakah sewa itu mampu untuk membayar instrumen pinjaman perumahan tadi tu, ataupun anda kena tambah wang anda sendiri untuk cover loan instrumen tadi tu. Okay, next. Okay, faktor kewangan. Macam saya kata tadi, ukur kemampuan kita, tengok aliran tunai kita berapa, ada baki lebihan wang, dan kena kaji dulu untuk membeli rumah ni. Okay. Bila untuk membeli rumah, kita seharusnya kena prepare at least dalam 15% daripada harga rumah tu. 15% ni datangnya daripada, okay, contoh kata harga rumah 300,000. 10% kita dah memang confirm kena bayar deposit 10%. Rumah 300,000, 10% bersama dengan 30,000. Itu memang confirm. Lagi baki 5% itu adalah datangnya daripada yuran guaman, nak bayar lawyer fee, lawyer peguam, stamp duty, nak bayar kepada lembaga hasil, kos-kos lain macam valuation, bayaran untuk penilai, untuk buat nilaian ke atas rumah kita, berapa harga rumah kita, berapa market value, dan juga mungkin insurans perkaran. Okey, kelayakan pinjaman. Sebelum buat pinjaman, kita semak dululah berapa nisbah kita tadi tu, nazak ke sihat ke, okey. Cek sejarah kredit
tengok dulu, mungkin kita ada rekod yang tak cantik, ada rekod pinjaman yang tak bayar ke, kita clearkan dulu, bayar kasih cantik, pastikan tak ada tunggakan, baru kita mohon pinjaman bank. Sebab kalau kita mohon dengan keadaan kita ada rekod yang tak cantik, kemungkinan loan kita tu akan di reject lah. Okay, next. Okay, MRTA versus MLTA. Okay, MRTA ni apa? MLTA ni apa? Okay, secara asasnya MRTA ataupun MRTT. MRTT Mortgage Reducing Term Assurance untuk konvensional ataupun Mortgage Reducing Term Takaful untuk Islamic. Apa fungsi MRTA ni? MRTA ni adalah jika ada berlaku kematian ataupun hilang upaya, pihak takaful akan settlekan hutang anda, settle baki hutang dengan pihak bank. Maknanya ahli keluarga tak perlu dah lah nak bayar baki hutang kepada bank jika berlaku kematian kepada si peminjam. Ia bertujuan untuk perlindungan. Penama adalah bank. Berlaku kematian, takaful akan bayar kepada bank untuk settlekan hutang. Waris tak akan dapat apa-apa. Dia boleh dimasukkan kos MRTT ni boleh dimasukkan dalam pinjaman. Okey. Dia bayar sekali saja, one off payment. Berbeza dengan MLTA ataupun Mortgage Level Term Assurance ataupun takaful. Kita kena bayar mungkin annually ataupun setiap bulan. Dia lebih mahal jika dibandingkan dengan MRTA tadi tu. Sebab apa dia lebih mahal? Dia cover protection dan dia juga ada cash value. Jikalau ada kematian ataupun hilang upaya ataupun penyakit kritikal, pihak takaful, penama dia adalah bukan bank. Kalau macam MRTA jadi penama adalah bank. Untuk kes MLTA ataupun MLTT, penama adalah waris-waris kita. Jika berlaku kematian ataupun hilang upaya, pihak takaful akan bayar kepada si waris. Cash akan ada di tangan si waris. Si waris ni ada yang bertanggungjawab untuk settlekan baki hutang kepada bank. Dia di samping cover bayaran pinjaman, di samping dia cover baki pinjaman hutang, dia juga ada cash value. Contoh kata, hutang ada lagi buat pinjaman 300,000. Kemudian selepas beberapa tahun buat bayaran, baki berkurang jadi 200,000. Daripada tadi 300,000 berkurang jadi 200,000. Bila berlaku kematian, takaful akan bayar 300,000 kepada si waris. Si waris ambil 200,000 bayar kepada bank. Dia ada lagi cash sebanyak 100,000 cash. Berbeza dengan MRTA, pihak takaful hanya settlekan hutang 200,000 tadi kepada bank dan tak ada cash. Okay, next. Okay, faktor bukan kewangan untuk kita ambil kira sebelum buat pinjaman, kena tengoklah, teliti dulu lokasi, adakah prime area ataupun akan ada pembangunan. Bila ada pembangunan, harga akan meningkat. Jenis rumah, biarlah sesuai dengan kemampuan kita, rumah flat ke rumah apartmen, banglo ke semi, terpulang. Ukur dulu kemampuan kita. Okey, semak dulu pegangan hak milik, sama ada freehold selama-lamanya, pegangan selama-lamanya ataupun leasehold, pajakan. Okay. Contoh kalau yang pajakan ni, kalau habis tempoh pajakan, selalunya kita kena bayar premium untuk sambung tempoh pajakan tu. Cek juga pemaju, jika pemaju ini ada rekod tak baik, takut ada projek terbengkalai, so kena berjaga-jaga jika nak beli rumah ni daripada pemaju ini. Okay, next. Okey, saya rasa setakat itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Kita buka sesi Q&A. Saya serahkan kembali kepada Cik Syafiqah. Okey, terima kasih.
Okey, terima kasih kepada ketiga-tiga panel kita pada hari ini. Okey, seperti yang dimaklumkan oleh Encik Hafizuddin, anda semua boleh scanlah borang maklum balas yang tertera dekat sini semua. Okey, kita akan bagi masa. Okey, kita teruskan lagi dengan sesi kita, sesi Q&A. Boleh ke Encik? Encik Hafizuddin dengan Encik Rizaldin? Boleh, silakan. Boleh? Ya, kita buka untuk sesi Q&A. Sekarang jika ada soalan, ada pertanyaan, disarankan, dialu-alukan. Kita ada satu soalan daripada penonton Facebook kita, daripada Aisyah. Dia tanya bagaimana tentang cara pengurusan kewangan di mana membuat loan untuk beli emas. Adakah ia salah satu pengurusan kewangan yang baik? Dan soalan kedua, membeli aset di musim COVID global adakah satu tindakan yang bijak? Okey, kita nak Encik Rizaldin kan Encik Hafizuddin yang Okey, jawab. saya akan cuba ambil soalan ni. Terima kasih kepada Puan Aisyah atas soalan yang dikemukakan ini. Soalan yang menarik untuk kita kupas, untuk kita kongsi bersama dengan orang lain. Okey, soalannya bagaimana tentang cara pengurusan kewangan di mana membuat loan untuk beli emas. Okey, itu soalan yang pertama dia. Ya. Yang kedua, adakah ia salah satu pengurusan kewangan yang baik? Kedua, membeli aset di musim COVID. Okey, saya pergi ke soalan yang pertama dulu. Nak buat pinjaman untuk beli emas. Nak beli emas ni persoalannya biasanya pinjaman apa yang ada di bank? Pinjaman peribadi lah kan. Beli emas tu sebenarnya tujuan produktif kerana emas ini merupakan satu aset yang orang kata yang akan boleh naik nilai dia berdasar jika kita simpan untuk satu tempoh tertentu ya. Dan kita lihat dalam masa minggu ni harga emas pun turun dan ramai yang pergi ke kedai emas untuk membeli emas ni. Secara umumnya membeli emas ini adalah perkara yang produktif, yang baik. Maknanya untuk kita simpan sebagai satu aset. Cuma nak gunakan pinjaman ini. Ya. Kalau kita gunakan pinjaman untuk tujuan yang lain, contohnya yang tidak produktif, itu tidak boleh. Kalau beli emas ni bagi pendapat kita tidak menjadi masalah. Okey, digalakkanlah sebab kita ada aset yang boleh kita gunakan apabila kita ada masalah. Contohnya kemudian hari, iaitu emas tu sendiri. Yang kedua, berkaitan dengan macam mana untuk apa? Yang kedua tadi boleh kita tengok balik tentang masa-masa COVID ni untuk membeli apa? Soalan yang kedua tadi tu. Pengurusan Membeli aset. Beli aset semasa musim COVID kan. Sebenarnya untuk kita melabur, dipanggil istilah dia melabur. Melabur ni sebenarnya membeli aset. Membeli aset ni melabur lah, beli emas ke melabur ke, sebenarnya masanya adalah dia tidak ada satu masa yang khusus. Dia kalau harga tu berpatutan, harga yang terbaik, maksudnya bila kita nak melabur ni pastikan kita beli pada harga yang rendah dan kita akan jual pada harga yang tinggi. Jadi semasa COVID ni kita dapati juga dalam minggu ni harga emas turun dan ramai orang beli. Itu satu tindakan yang bijak. Dan kalau harga rumah itu yang kita mampu beli, kita masih boleh melabur pada masa COVID ni. Dan saya sendiri pun, saya rasa saya telah ambil peluang untuk kedua-dua, beli emas dan juga beli rumah dalam masa COVID ni, kerana pada harga yang sesuai ini, kita berharap suatu hari nanti aset yang kita beli itu akan naik harga. Jadi harga sekarang ni adalah harga yang sesuai. Itu kepada persoalan yang dikemukakan oleh Puan Ain tadi. Ya. Terima kasih. Okey, diharapkan menjawablah soalan daripada penonton kita sejak tadi. Okey, kita teruskan dengan soalan kedua, nak tanya kepada Encik Hafizuddin. Okey. Encik Hafiz, tadi kan Encik ada mention tentang kereta kan, productive loan dengan unproductive loan. Untuk golongan yang baru habis belajar,
yang akan memasuki alam pekerjaan, sebab saya kira ada juga di antara penonton kita pada hari ini yang terdiri daripada golongan pelajar universiti. Apakah langkah pertama yang perlu dilakukan bila mereka ini dapat gaji yang pertama, tengah excited dapat gaji yang pertama kan? Sedikit nasihatlah daripada Encik Hafiz kepada peserta kita pada hari ini. Okey, terima kasih atas soalan itu ya. Okey. Golongan graduate baru mulakan kerja, okey, dengan tak ada komitmen nak beli kereta pertama. Kalau tengok kan dengan tak ada komitmen tu, kita akan rasa mampu. Contoh gaji 3,000, tak ada komitmen kena bayar apa-apa, tolak EPF, mungkin dalam 2,500. Kita rasa kita mampu. Tetapi nasihat saya, kita beli kereta, kalau boleh, kita mampu, contoh kata macam saya kata tadi, Honda City, kita jangan beli Honda City, kita beli di bawah kemampuan kita. Tak salah untuk downgrade. Sebab apa? Kereta ni pinjaman tempoh yang panjang, 7 ataupun 9 tahun. Macam-macam boleh berlaku dalam tempoh 9 tahun ni. Betul, tahun pertama kita rasa kita mampu. Dalam tempoh 9 tahun ni juga kita kena tahu ada kemungkinan kita akan berkahwin dan boleh ada anak. Daripada yang mampu pada tahun pertama tadi tu, dah boleh jadi tidak mampu pada tahun ke-5 ataupun ke-6 dan seterusnya. At least bila kita beli kereta yang di bawah kemampuan kita, dengan Myvi tadi contoh, ataupun Azia ke Viva ke, tak salah sebab kita masih bujang. Poin kereta ni sebenarnya tujuan dia untuk membawa kita daripada point A ke point B saja. Tak salah pun untuk beli kereta yang murah, mampu milih. Bila kita beli kereta yang di bawah kemampuan kita, kita akan ada banyak lebihan wang. Lebihan wang inilah yang akan membantu kita di masa-masa akan datang. Bila dah berkeluarga, bila dah ada anak, daripada yang mampu tadi, jadi tak mampu. Tapi bila kita beli kereta yang di bawah kemampuan kita, kita akan sentiasa mampulah. Okey. Harap dapat input lah. Okey. Saya nak tambah sikit ni Cik Syafika. Ya. Saya tambah sikit tadi. Dapat gaji pertama, yang pertama sekali yang dia kena buat adalah dapatkan berkat bagi dekat ibu bapa dulu. Betul. Bagi mak ayah kita dulu, minta doa dia supaya rezeki kita berkat ya. Minta pandangan dia, kongsi dengan mak ayah kita nak beli kereta ni, apa saranan dia. Biasanya mak ayah kita ni dia biasanya dia orang dah lama, dia akan sarankan kita beli kereta yang biasanya kadang-kadang apa yang kita nak dia akan recommendkan yang lagi bawah apa yang kita nak. Itu ibu bapa kita. Dia tak akan galakkan contohnya beli kereta yang lagi mahal. Okey? Sebab mak ayah kita tahu kehidupan mereka makan garam dulu banding kita. Mereka tahu kehidupan pada hari ini dengan pancaroba, dengan duit yang kita perlukan suatu hari nanti lagi banyak berbanding dengan keadaan semasa kita bujang ya. Jadi hiduplah secara sederhana. Yang kedua, kita boleh beli kereta baru ataupun second hand. Tak jadi masalah ya, kereta terpakai. Cuma nasihat saya, tips saya yang nak beli kereta ni, ada beberapa tips. Pastikan kita seronok bayar dan kita seronok naik kereta tu. Baru kita boleh beli kereta tu. Mana kita dapat keseronokan yang sebenar. Tapi kalau kita seronok naik kereta saja, maknanya kita idaman kita tu kita seronok naik kereta tapi kita tak seronok bayar. Tak boleh. Sebab bak bayar tadi kita rasa senok. Jadi tak sesuai kereta tu. Sebab naik okey kita rasa. Tapi bak bayar kita rasa tak okey. Dan masa tu kita akan rasa macam kereta naik atas kita. Itu kita rasa macam senok lah. Dan yang ketiga, kalau kita seronok bayar, naik kereta pula tak seronok. Itu pun kita kena lihat balik kereta apa yang kita beli. Takut tersalah beli kereta ya, enjin rosak ke apa, tak seronok lah naik. Bayar okey, asuran mampu tapi kereta yang kita naik ni tak seronok ya. Kereta rosak lah ya, belum apa sampai 2-3 bulan apa ni enjin pun dah bergegar naik kereta macam gempa bumi. Contohnya lah, kita perlu buat pemilihan yang tepat. Itu daripada saya. Okey, betul, tepat sekali, sangat setuju dengan pendapat Encik Rizauddin.
Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya daripada Umi Patricia. Jika telah pilih MRTA, MLTA tu 5 tahun yang lalu boleh ubah ke? Ini siapa? Dia nak jawab kan ni? Okey, pandangan saya lah. Saya jawablah pandangan saya ya. Yang ini kena tanya pihak yang memberi pinjaman. Ya, biasanya MRTA ni dia masukkan dalam pinjaman. Ya, boleh difinancekan sama juga dengan MLTA. Cuma beza MRTA dengan MLTA ni, MRTA ni kita bayar sekaligus dan dia akan cover untuk tempoh tertentu. Ada orang ambil loan 30 tahun tapi dia ambil insurans ni untuk tempoh 10 tahun je. Ada juga kes macam tu. Ada dia beli rumah 30 tahun, dia ambil tempoh 30 tahun. Jadi kalau kita katalah kita nak cancelkan selepas 5 tahun, kena tanya pihak bank sama ada dia benarkan ataupun tidak untuk kita pilih yang MLTA. Jadi kalau bank bagi kebenaran, dia boleh pilih MLTA. Cuma MLTA ni biasanya dia akan bayar sama ada yearly. Biasanya yearly lah, tiap-tiap tahun dia akan bayar. Tetapi kelebihan dia mungkin dia akan dapat balik duit yang dia bayar. Kalau tidak berlaku apa-apa dalam tempoh tersebut. Tapi yang paling tepat, boleh ubah ke tidak, kena tanya secara terus dengan pihak yang bagi pinjaman tersebut. Itu saja jawapan saya. Saya nak tambah sikit cerita. Puan Umi Patricia ni, soalan yang cukup menarik. Saya nak tambah sikit cerita. Teruskan. Okey, silakan Cik Hafizudin. Kalau kita ambil MRTA pada awal-awal tempoh loan kita tu, kita masa tu masih muda lagi. So bayaran premium dia akan lebih rendah lah. Tetapi kalau macam kita dah bayar untuk beberapa tahun dan kita nak tambah, kalau boleh lah, kena cek dengan bank ya, kalau boleh bayaran premium dah akan lebih tinggi. Sebab apa? Sebab sesuai dengan peningkatan usia kita. Dulu kita muda, sekarang usia kita dah naik, bayaran premium kita pun akan lebih tinggi. Okey. Itu saja. Terima kasih. Okey, soalan seterusnya daripada Izzati Zamri. Jika saya di bawah program pengurusan kredit PPK, bolehkah saya memohon pinjaman peribadi? Okey, yang ni saya jawab ni Cik Syafiqah. Jika saya di bawah program pengurusan kredit, okey, bolehkah saya mohon pinjaman peribadi? Sebenarnya tujuan seseorang memohon program pengurusan kredit adalah untuk mengurangkan beban bayaran hutang. Kalau sebelum ni contohnya dia bayar hutang tu 2,000 contohnya sebulan. Jadi bila dia orang masuk program pengurusan kredit, kita akan berbincang dengan bank yang terlibat untuk kurangkan pada satu jumlah tertentu yang kita buat ukuran berdasarkan pengiraan dan parameter tertentu lah. Jadi pihak bank biasanya bersetuju untuk menurunkan satu jumlah ansuran tu, tetapi atas dasar duit lebihan tadi digunakan untuk tujuan kelangsungan hidup, untuk perbelanjaan keluarga contohnya, adalah tidak molek untuk kita buat pinjaman baru. Contohnya penjimatan yang kita dapat daripada pengurangan bayaran hutang dengan beberapa bank tadi, dan kita buat tambah hutang bank yang baru contohnya. Kerana bank yang bagi tadi berpandangan seseorang yang masuk program mengurangkan bayaran ansuran tadi untuk gunakan untuk kelangsungan hidup. Kalau kita ambil balik jumlah yang kita jimat tadi, kita buat pinjaman yang baru, adalah tidak elok, tidak molek, sebab wang yang kita jimat tadi sebenarnya untuk perbelanjaan keluarga kita. Kalau tanya kita boleh ke tidak, saya kata boleh cuba. AKPK tidak ada halangan, tidak ada polisi untuk sekat, bergantung kepada pihak bank untuk bagi pinjaman sama ada boleh ataupun tidak. Dan kalau bank bagi, tidak ada masalah. Kalau bank reject, AKPK pun tak ada masalah. Cuma kami hanya bantu untuk orang yang menstruktur pinjaman saja. Itu jawapan saya kepada persoalan tadi. Terima kasih kepada soalan yang menarik tadi, bertanya tadi. Okey, soalan seterusnya tak kisahlah Encik Hafizudin kan, Cik Rizaldin nak jawab. Okey, satu lagi isu yang sering kali menyelubungi masyarakat kita pada hari ini kan,
terutamanya golongan muda lah, apabila habis belajar kan, masuk kerja kena bayar PT-PTN. So pandangan Encik tentang isu semasa PT-PTN dan kesannya kepada pelajar kalau ada yang buat tak endah untuk bayar semula pinjaman tersebut. Okey, saya jawab soalan ni lah Cik Syafiqah ya. Isu PT-PTN ni kalau kita tengok balik kepada nama PT-PTN itu sendiri, dia adalah kepada pinjaman. Dia merujuk pada pinjaman. Jadi pinjaman ini adalah wajib dibayar walaupun tidak dituntut. Kecuali pinjaman tadi telah ditukar kepada beasiswa dan pinjaman mesti dibayar. Apa kesan jika tidak bayar? Jadi mungkin yang tidak mampu bayar boleh mohon kepada pihak PT-PTN untuk penangguhan berdasarkan sebab-sebab tertentu. Tetapi mereka juga boleh merujuk pada pihak AKPK sebenarnya untuk mengurangkan bayaran bulanan tersebut, dan kami memang boleh masukkan mereka yang nak mengurangkan angsuran PT-PTN ni dalam program AKPK sekalipun. Memang kita ada buat sebelum ni banyak. Jadi pilihan dia boleh menyertai program pengurusan AKPK untuk mengurangkan bayaran angsuran berdasarkan pengiraan-pengiraan tertentu yang kita ada. Tapi sekiranya kita tak bayar terus, apa kesan kepada kita? Pertama sekali, pihak PT-PTN akan akan merekodkan pinjaman tadi di dalam sistem SIKRIS yang disediakan oleh pihak bank negara. Jadi kalau disediakan direkodkan dalam SIKRIS, sebenarnya tidak menjadi masalah. Yang masalahnya apabila kita tidak buat bayaran kepada PT-PTN. Kalau individu A dia ada PT-PTN, individu B dia ada PT-PTN. Individu A, nama dia akan direkodkan dalam SIKRIS, nama individu B pun akan direkod dalam SIKRIS. Contohnya individu A dia buat bayaran setiap bulan tanpa gagal. Individu B tidak buat bayaran, ya. Jadi individu A kalau dia buat bayaran, dia nak buat pinjaman baru tak ada masalah. Individu B tadi sekiranya dia tidak buat bayaran, dia akan apabila contohnya dia buat keputusan nak beli kereta, nak beli rumah, dan di sinilah bermulanya masalah dalam dia untuk dapatkan kelulusan pinjaman. Jadi ini kesan dia dari segi pinjaman. Dan yang kedua sebenarnya kena ingat tadi, apabila kita meminjam, kita mesti ada tanggungjawab. Ini hutang kita, bukan hutang mak ayah kita. Dan kena ingat, kita jangan wariskan hutang kita kepada waris-waris kita. Kita mesti ada komitmen dan kita bertanggungjawab. Hutang wajib dibayar walaupun tidak dituntut. Itu jawapan daripada saya. Betul. Okey, terima kasih Encik Rizauddin. Kita teruskan dengan soalan terakhir. Saya nak tanya kepada Encik Hafizuddin. Boleh? Boleh. Okey. Okey, kalau kita tengok kan, memang kesihatan mental ni isu yang panas sekarang disebabkan oleh masalah kewangan, tak mampu bayar kereta, rumah dan sebagainya yang membawa kepada kesihatan mental dan boleh perform dekat tempat kerja sampai ada yang tertekan kan. Macam mana tips ataupun nasihat daripada Encik untuk mengelakkan terjadinya situasi sebegini? Silakan Encik. Pagi ini kita panggil keberhutangan serius lah, betul? Okey, keberhutangan serius selalunya adalah mereka yang jumlah penolakan pinjaman daripada slip gaji tu lebih daripada 60%. Kalau tengok slide yang saya kongsikan tadi tu, mungkin dah boleh kata cedera ringan ataupun dah nazak lah tahap kewangan tu. Okey. Untuk mengembalikan kesejarah mental ni, sebab kita tahu bila ada masalah kewangan memang akan efek lah prestasi kerja, hubungan sesama ahli keluarga. Okey, di sini mereka yang ada masalah kewangan boleh cuba join program AKPK, sebab kita boleh cuba strukturkan semula pinjaman tadi tu daripada keberhutangan serius, kita akan cuba kurangkan dia punya bayaran bulanan tadi tu daripada 60% pemotongan. Bila masuk KPK, insyaAllah akan kita boleh bantulah pinjaman yang KPK cover, kita boleh struktur semula merangkumi pinjaman perumahan dengan semua bank, pinjaman peribadi,
potongan melalui angkasa pun ada beberapa bank yang kita boleh cuba strukturkan semula, pinjaman kredit kad, pinjaman kereta, dan bagi golongan usahawan, pinjaman mikro, kita pun boleh cuba strukturkan semula. Okey, kalau nak tahu lebih lanjut, kena hubungi AKPK lah. Okey, insyaAllah kita cuba bantu. Saya juga ada kongsikan tadi di ruangan komen link untuk beri borang maklum balas. Jika ada para pendengar yang tidak sempat nak scan QR code tadi tu, boleh cuba tengok di ruangan komen. Saya ada bagi link. So minta kerjasama kalau boleh bagi maklum balas lah untuk program ni. Okey. Cik Syafika. Cik Syafika. Saya tambah sikit ya. Boleh, silakan. Untuk yang mengalami tekanan, kita tahu yang saya cakap tadi, kalau kita ikut Imam Al-Ghazali pun ada bagi tahu ya, jika kita ada yang berbagi tahu bahawasanya kesengsaraan itu apabila seseorang dikuasai oleh nafsunya, manakala kebahagiaan itu apabila seseorang itu berjaya menguasai nafsunya. Maksud dia, kalau kita berada dalam situasi tekanan kan, solution yang terbaik yang saya kongsikan adalah 4A tadi. Akui dulu, akui. Yang kedua, analisa kedudukan kewangan. Yang ketiga, ambil tindakan. Ambil tindakan ni maksudnya, if not us, who? If not now, when? Kita kena cepat dah. Dan yang keempat tadi, AKPK sebagai sahabat kewangan anda. Jadi kita patut gunakan formula ni untuk untuk ambil tindakan cepat. Itu daripada saya, Cik Syafika. Okey, terima kasih Encik Hafizuddin, Encik Rizauddin. Okey, saya kira itu sahaja soalan-soalan yang sempat kita jawab pada hari ini sebab memandangkan masa kita pun dah suntuk sangat. Okey, terima kasih kepada semua peserta yang bertanya. Dan juga terima kasih kepada kedua-dua panel kita kerana sudi menjawab semua soalan-soalan daripada penonton. Okey, sebelum kita berakhir, mungkin Encik Hafizuddin ataupun Encik Rizauddin nak bagi kata-kata akhir ke? Silakan. Saya serahkan kepada Encik Rizauddin lah. Okey, kata-kata akhir saya lah ya. Carilah penasihat yang boleh menasihati kita. Elakkan cari penasihat. Kalau kita dah tercari penasihat, dia tak akan sihat. Sebab dia dah akan jadi punah ranah ya. Datanglah ke KPK dan nasihat saya tentang pinjaman tadi, seseorang akan mendapat faedah. Kita panggil faedah yang baik sekiranya kita meminjam mengikut tips yang kita kemukakan. Namun orang Kelantan akan kata ni, kita akan dapat faedah jika kita meminjam melebihi kemampuan kita. Kita dapat faedah ataupun kita dapat faedah. Ini dua benda yang berlainan. Sekian daripada saya ya. Pada kali ini, terima kasih kepada pihak Cik Syafika atas kolaborasi kita pada kali ini, PPWN Negeri Kelantan ya. Terima kasih banyak. Okey, sama-sama. Terima kasih sangat-sangat Encik Rizauddin dan Encik Hafizuddin kerana sudi berkongsi mengenai topik kita pada hari ini, mengenai asas meminjam. Semoga kita semua mendapat manfaatlah daripada apa yang panel-panel kita kongsikan sebentar tadi. Okey, kepada anda semua jangan lupa untuk menjawab borang maklum balas yang telah dikongsikan di ruangan komen. ECG anda boleh dimuat turun 5 minit selepas menjawab borang maklum balas tersebut di pautan yang telah dinyatakan. Mohon anda semua terus muat turun ECG tersebut dalam masa 24 jam. Terima kasih kepada semua penonton yang setia sampai ke akhir sesi. Terus setia mengikuti perkembangan kami di Facebook rasmi kami PPWN Kelantan kerana banyak lagi program-program menarik sempena sambutan Hari Wanita 2021 akan kami kongsikan kepada anda semua. Sekian sahaja daripada saya. Saya memohon maaf andai ada terkurang sepanjang saya mengendalikan program. Sehingga kita berjumpa lagi di lain waktu dan juga program. Assalamualaikum. Bye.